mendengar kuliah daripada Al-Fadhil Ustaz Zubir bin Embung yang dibawakan khas oleh Persatuan Pendakwah Selangor sempena Karnival Masjid Meru. Jadi untuk makluman tuan-tuan juga, pada pagi ini akan ada 3 program di masjid ini. Yang pertama kursus jenazah muslimat, yang kedua kursus profesional imam dan bilal, dan insyaAllah kita juga akan mengadakan pemeriksaan kesihatan bagi golongan B40. Jadi untuk itu mohon tuan-tuan yang berkelapangan untuk hadir ke masjid ini, dan insyaAllah pada sekitar pukul 9 akan diadakan juga serahan food bank kepada asnaf zakat sekitar Masjid At-Taqwa Bukit Kapar bersama dengan rombongan konvoi motosikal daripada Masjid Meru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ونصرهم ووالاه إلى يوم الدين. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi Tuan Nazir, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat, para asatizah, tuan-tuan guru yang dirahmati Allah sekalian. Marilah kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin bercakap dalam perkara yang biasa-biasa saja, cuma sebagai satu muhasabah, sebagai suatu ulang kaji, iaitu merujuk kepada perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang semua orang tahu, sama ada sedar ataupun tidak. Pertama-tamanya kita tanya diri kita sendiri, apakah keperluan kita dalam kehidupan ni? Benda yang paling utama sekali dalam hidup kita ni. Kalau kita nak tahu benda tu paling utama sekali, apa yang paling banyak kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala? Kepada orang beriman lah. Kepada orang tak beriman, kita tanya, jawab dia lain lah. Bagi kita orang yang beriman, ialah benda yang paling besar dalam kehidupan kita, sudah pastilah kita mohon pertolongan daripada Allah. Maka apakah pertolongan yang kita minta daripada Allah yang paling banyak, yang paling utama sekali? Apa yang paling banyak kita minta dengan Allah Ta'ala?
di tiap-tiap tempat. Kalau saya tanya soalan ni, dia kata apa? Dia kata minta panjang umur. Paling penting panjang umur. Ada yang kata minta murah rezeki. Tanpa sedar, ya, bahawa yang paling banyak kita minta ialah petunjuk kepada jalan yang lurus. Paling-paling malah pun orang Islam 17 kali. Betul tak? Sebab saya kata saya cakap benda biasa je. Tapi sangat penting, iaitu apabila kita tanya jalan yang lurus, kita minta dengan Allah Ta'ala. Jalan lurus ni bukanlah payah mana pun, kan? Nama pun jalan lurus. Awak pergi lurus, nampak itu jalan lurus, kan? Tapi Nabi satu hari duduk atau berdiri di satu tempat, Nabi pun ambil kayu, Nabi pun tarik. Inna hadha sirati mustaqima. Ni dia jalan lurus. Ni jalan lurus. Nabi pun ambil garis tepi-tepi. Ya. Wala tattabi'us subula. Jangan ambil hak jalan tepi-tepi ni. Nabi kata, hak ni sesat ni. Hak lurus ni. Kalau kamu ikut tepi ni, fatafarraq an sabilih, maka kamu akan berpisah daripada jalan yang betul, jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita minta banyak kali padahal jalan tu lurus je? Nabi mau beritahu jalan lurus. Senang je. Yalah, walaupun jalan lurus, makna straight, awak pergi straight je, awak pergi lurus je, terus jalan ni, terus, tak payah seimbang mana-mana, sampai. Tapi nak sampai tu, ibarat saya ambil contoh ya, tuan-tuan biasa biasa dengan tol Sungai Besi. Kalau daripada tol Sungai Besi tu nak pergi ke Melaka, tak payah belok mana-mana kan, terus je. Nak pergi air keruh ke, nak pergi ke apa tu, kota Famosa ke apa ke, bukan kota lah dia panggil apa tu, resort, Famosa resort ke, straight je, tak payah pergi mana-mana. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan naik kereta, ada bawa isteri, mula-mula tempuh, lepas tu jalan depan sikit dia nampak simpang pergi ke nilai 2. Orang rumah kata, bang berhenti kejap nilai 2 ni dekat bulan puasa, mungkin tengok langsir baru ke apa ke, kain-kain. Alamak, baru ni nak pergi balik nak petang. Kalau pergi balik petang memang tak sempat sampai lah kalau berhenti ke nilai 2, betul tak? Orang perempuan pergi nilai 2 macam syurga dia lah. Daripada hujung sampai hujung memang tak sampai petang tu ke Melaka dah, kan? Padahal niat tadi nak pergi sana, lurus je, tak payah jalan simpan lain. Tapi ada je nampak. Kalau depan lagi dia nampak pula anak-anak pula ikut sekali, nampak pula simpang ke PD. Bawa lama dah tak pergi pantai. Lama dah tak pergi pantai, kita singgah kejap PD. Memang kalau singgah PD tak sampai lah. Itu dia jalan siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan lurus ni. Walau bunyinya lurus, tapi macam-macam cabarannya. Lalu mengertikah kita siratal mustaqim itu? Maka siratal mustaqim itu, kata para ulama, ialah al-Islam. Islam itulah siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu ialah jalan Al-Quran, jalan As-Sunnah, jalan Islam. Itulah dia. Tahu kita tak kenal Islam, kita lahir dalam keluarga Islam, kita hidup dalam Islam. Tahu kita tak kenal.
tapi kita tetap juga baca, kita tetap juga minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala sebut macam tu pun Allah taala tak mudah-mudah macam tu. Allah taala jelaskan surat al-mustaqim itu, lepas aja minta Allah taala terus sebut siratal ladzina an'amta alaihim, ya, jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Itulah dia jalan yang lurus, jalan ihdinas siratal mustaqim, ya? Siratal mustaqim itu ialah siratal ladzina an'amta alaihim. Maka kita pun tengok siapa paling banyak nikmat dalam hidup kita, dalam sekeliling kita. Kita tengok kita pakai kereta Proton Saga, kita pakai Activa, bukan kempen kita pakai mungkinlah lebih sikit BMW ke Mercedes ke, okey lah tu. Tapi di sebelah sana tu dia orang pakai Bentley Bentayga, dia pakai Rolls Royce Cullinan, dia pakai Lamborghini. Orang muda-muda dengar Lamborghini mungkinlah iyalah 2-3 juta sebuah. Oh, depa lah banyak nikmat, kita ikut depa lah. Dah nikmat, jalan orang yang beri nikmat, oh, mereka lah paling banyak nikmat. Banding dengan kita orang Islam, siapa paling banyak kaya dalam Malaysia? Cuba cari top 10. Depa lah paling banyak nikmat agaknya. Tapi nikmat di sisi Allah tak sama dengan nikmat yang dalam pemikiran kita. Sebabnya dunia ini tidak berharga walaupun sehelai sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Jadi bukan itulah nikmat sebenarnya. Maka mungkin orang tak faham jugalah, sebab dah sampai kat situ jam. Mana orang paling banyak nikmat? Orang kafir paling banyak nikmat orang Islam di dunia ni. Lalu Allah Ta'ala tak berhenti, ya, bagi menerangkan siratal mustaqim itu, jalan orang-orang yang diberi nikmat itu. Allah Ta'ala sebut وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Ya, surah An-Nisa 69 70. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat. Rupa-rupanya orang yang diberi nikmat itu ialah siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya. Dan bagi mencapai darjah ini, mestilah man yuti'illaha war rasul, sesiapa yang taatkan Allah dan Rasul, mereka ini akan menerima nikmat sebagaimana para nabi. Kalau taat Allah, taat Rasul, dia akan menerima nikmat seperti nabi. Nak jadi nabi memang tak harap lah. Anak nabi tidak. Ya, nak belajar jadi nabi pun tak boleh. Belajarlah tinggi mana pun tak boleh jadi nabi. Walaupun ada juga dalam masyarakat kita ni yang mengaku jadi nabi, jadi rasul, rasul Melayu. Bila kita kata
mana ada Rasulullah Nabi Muhammad yang terakhir. Dia kata itu Nabi. Nama pun khatamun nabiin. Kita Rasul. Mai ikut tu lah. Padahal istilahnya setiap seorang Rasul pastilah dia seorang Nabi. Jadi tak mungkin ada Rasul selepas Nabi yang terakhir. Sebab seorang Rasul mesti Nabi. Tapi mengaku. Tapi masalahnya tuan-tuan, mengaku jadi Rasul ni mula-mula kena tangkap lah. Buat istitabah. Minta macam kumpulan mimpi tu kan. Dia buatlah istitabah. Sebab apa? Terpaksa lah buatlah, minta taubat, buat taubat tu. Lepaslah lepas tu. Lepas tu nak tangkap semula. Rupa-rupanya masih lagi mengembangkan ajaran. Tapi malangnya, bila Jaiz tangkap, Jaiz pula kena tangkap. Jaiz tangkap orang bawa ajaran sesat lah kira kan. Jaiz pula kena tangkap. Jaiz kena bawa pergi ke mahkamah. Macam mana tuan-tuan? Faham ke tak tu? Dalam mahkamah persekutuan, mahkamah menyatakan bahawa Jaiz dalam menangkap Rasul Melayu ni, Haji Kahar ni, telah salah dalam tangkapan itu dan kena membayar bagi tiap-tiap orang yang ditangkap. Di 3 orang. Cikgu Kahar ditangkap dengan pengikut dia 3 orang. Tiap-tiap seorang kena bayar 10,000. Jaiz kena bayar. Dah macam mana tuan-tuan? Mungkin orang tak reti kat luar tu kata, oh betul lah dia Rasul. Tu mahkamah kata Jaiz salah tangkap. Betul tak? Tu Jaiz salah tangkap. Mahkamah dah kata dah. Salah Jaiz. Betul. Cikgu Kahar lagi pada Jaiz. Macam mana agaknya tuan-tuan? Besar cabarannya. Ya. Yalah. Tadi kita kata Rasul, memanglah Allah Ta'ala menjadikan kita supaya mencontohi. Laqad kanat lakum fi Rasulillah iswatun hasanah. Ya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh, uswah, ikutan yang kita kena ikut. Walaupun kita tak boleh jadi Nabi, sekali-kali kita tak akan mencapai darjat Nabi. Bahkan jangan sekali-kali berdoa nak jadi Nabi. Jangan sekali-kali perasan boleh mencapai darjah kenabian. Itu tak mungkin. Tak mungkin. Tak dapat. Tapi jadi pengikut Nabi, jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah, maka di hari kiamat nanti nak tahu, tapi lambat dah lah masa tu. Siapa-siapa yang dapat mencapai haudhatun Nabi, kolam Nabi, dialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat sampai ke haudah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat minum daripada haudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan maknanya sah itu umat Muhammad. Nabi Muhammad mengaku, walaupun ada juga dia rasa dia umat Muhammad, tapi malaikat halau dia, belah, kau belah dari sini. Sebab bukan, dia berasa je dia umat Muhammad, tapi bukan. Jadi kalau kita kata nak jadi Nabi tak boleh, tapi wajib kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib contoh. Ya. Cuma pada Nabi itu ada
sifat-sifat ataupun perkara-perkara yang kita ikut itu, yang hari ni ramai dia ikut benda yang tak wajib ikut. Dia meninggalkan benda yang wajib ikut. Pada Nabi itu ada sifat khuluqiyah dan khilqiyah. Pada Nabi itu ada sifat sebagai seorang Nabi yang membawa utusan Allah. Dia adalah merupakan utusan membawa syariat, membawa ajaran, perjuangan nak menegakkan Islam. Yang Nabi SAW sanggup mati. Yang Nabi kata, kalau letak matahari sebelah kanan, bulan sebelah kiri, nescaya aku tak akan tinggalkan urusan dakwah ini, urusan agama ni. Nabi patah gigi, berdarah, terbelah kepala, kena tetap, sebab nak mempertahankan ajaran ni. Tapi ajaran tak berapa. Dia nak ikut hak Nabi, berjalan langkah panjang pendek. Boleh tak ikut? Boleh. Kalau buat kerana cinta Rasulullah, dapat pahala juga. Ya. Pada diri Nabi Muhammad itu pun sendiri terdapat mukjizat. Banyaklah riwayat-riwayat orang yang beristibrak, mohon keberkatan daripada apa tinggalan Nabi. Diriwayatkan Sayyidina Osman ada simpan janggut Nabi. Orang demam merendam, bagi minum, baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Janggut Nabi, karamah, mukjizat, apa-apalah yang kita sebut benda yang pelik berlaku, memang datang daripada Nabi. Tapi benda tu tak boleh ikut pun. Kalau hang letak janggut hang dalam air, bagi orang minum, pengsan orang tu. Silat-silat demam lagi panah. Jadi bukan yang itu, tapi ajaran syariat. Tapi syariat inilah yang orang banyak perlekeh-lekehkan pada hari ini. Ya. Bila orang nak suruh orang beriman ni menutup aurat, dia kata, siapa awak nak tentukan? Ada orang pula dia kata, kita tak nak lelaki menetapkan etika pemakaian kepada kita. Kita orang perempuan nak pakai apa ikut suka kita lah. Tuan-tuan tahulah siapa tu kot. Tak payah sebut nama pun tahu dah. Tapi seorang macam ni, tuan-tuan, tengok je macam tu, kita memanglah rasa tu meluak, marah. Tapi suara dia boleh tutup Asmaul Husna di sekolah-sekolah. Tuan-tuan tahu kan? Dia masuk dalam Facebook dia je, dia kata apa punya sekolah buat Asmaul Husna. Sekolah stop Asmaul Husna pagi-pagi masa berbarisan. Power dia tuan-tuan dalam masyarakat kita hari ni, dalam negara kita hari ni. Orang yang macam ni suaranya didengar, penguasa pun tunduk pada dia. Tengok. Tuan tak tahu kan? Tahu, tak payah cerita panjang-panjang lah. Senang cerita, tahu dah. Okeylah, ni ikut Nabi. Hak paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah as-siddiqin. Darjah yang boleh dicapai walaupun penuh kesukaran. Walaupun Abu Bakar As-Siddiq yang pertama-tama mendapat gelaran siddiqin, tapi semua sahabat-sahabat Nabi pun siddiqin. Umar, Uthman, Ali, bahkan sahabat-sahabat yang lain, mereka itu adalah as-siddiqin kerana mereka membenarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bukan sekadar pada mulut tapi pada tindakan. Mereka benar-benar menginsafi kebenaran ajaran, lalu mereka sanggup pula mati kerana ajaran itu. Jadilah mereka syuhada. Ya? Tidak semua syuhada adalah siddiqin, tapi semua siddiqin adalah syuhada. Macam mana pula? Kata tadi sanggup mati, tapi dah kalau tak syahid macam mana jadi syuhada? Ini yang kita kena faham. Jadi as-siddiqin, kita ambil dulu as-siddiqin tu payah tuan-tuan, bukan senang nak jadi macam Abu Bakar. Apabila peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi turun, kata para ulama, mula-mula Nabi jumpa siapa? Abu Jahal. Sifat dakwah Nabi, dia tak kenal orang. Apabila wajib dakwah, wajib sampai kepada semua orang, tak kira siapa. Mula-mula turun, terupa Abu Jahal, orang yang paling tak percaya kat Nabi. Kalau kita, biar dulu, kita dulu sikit, kita tahan dulu, kita cerita kat orang kita percaya dulu, cari dulu orang percaya, baru cerita kat orang ni. Tak, terus Nabi cerita, walaupun didustakan. Selepas itu datang pula Abu Bakar. Abu Jahal kata, molek lah, aku cerita kat Abu Bakar, benda yang pelik ni tak mungkin berlaku ni. Lalu dia kata, kalau orang beritahu malam tadi dia pergi, semalam je pergi ke Baitul Maqdis, ya, kau percaya tak? Hush. Kalau kau nak kata ni Muhammad, jangan kau pergi Baitul Maqdis, dia naik ke langit baru kau percaya. Itu siddiqin. Sebab dia Nabi, tak tahu pun dia percaya dulu. Walaupun benda itu tak makul, akal tak boleh terima, tapi sebab kepercayaan kepada Nabi itu mengatasi pemikiran, maka dia pun terima. Itu siddiqin. Walaupun kita tak pernah nampak Islam terlaksana di depan mata kita, tapi keyakinan kita Islam itu adil, lalu kita bersungguh-sungguh nak menegakkan Islam, menegakkan syariat Islam. Walaupun ramai orang tak suka dengan syariat Islam, walaupun syariat Islam mungkin akan lupus semacam mana dinosaur. Sebab apa tuan-tuan? Dalam kerangka mahkamah syariah, dia ada bidang kuasa dia. Bidang kuasa hukuman 356, 3 tahun penjara, RM5,000, 6 sebatan. Itu bidang kuasa penghakiman. Dari segi sudut kesalahan, perkara yang bertentangan dengan syariat Islam, kalau ikut luar lah, tapi terhad kepada mana-mana yang belum ada dalam undang-undang persekutuan. Sebab kuasa agama duduk di negeri, jadi Dewan Undangan Negeri boleh buat undang-undang yang mana undang-undang itu berkaitan dengan orang Islam. Tak boleh orang tak bukan Islam, tak boleh, kena orang Islam je. Tetapi benda itu tak boleh bercanggah, tak boleh benda yang dah ada dalam undang-undang persekutuan. Kalau dalam bidang jenayah, kita jenayah Islam memang luas lah. Kita ada hudud, qisas, ta'zir. Hudud tak boleh lah. Zina tu kan hudud, tak boleh. Sebab tak ada kesalahan zina dalam negara kita. Ada kesalahan zina dalam negara kita? Undang-undang, enactment, kesalahan syariah, ada. Kalau ada pun, dia tak boleh sebut zina. Sebab kalau dia sebut zina, tiba-tiba 356 itu memang sah, bukan hukum Islam. Sebab az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina lelaki, penzina perempuan, penzina lelaki, apabila mereka itu bersalah dengan perbuatan zina,
hukum mereka dengan 100 sebatan. Bukan 356, 3 tahun penjara, RM5,000, 6, bukan 6 sebatan, tapi 100 sebatan. Kalau kita kata zina hukum dia 6 sebatan, ini bukan undang-undang Islam. Jadi apa hukuman yang ada hari ini? Dia adalah kesalahan percubaan zina, dia boleh. Percubaan melakukan persetubuhan haram boleh. Kalau kata zina tak boleh, percubaan boleh. Atau dengan kata lainnya boleh juga kata khalwat. Itu boleh. Tapi nak kata zina, itu bukan undang-undang Islam. Sebab undang-undang Islam ni kalau dalam bab hudud dia tetap, tak boleh berubah. Definisi hudud, sebab zina ni salah satu hudud. Sepakat para ulama, semua ulama mazhab, bahkan Syiah sekalipun menyatakan bahawa zina hukumannya adalah hudud. Jangan cerita ulama Ahlussunnah wal Jamaah lah, semua kata hudud. Kita ambil Syiah Zahiri, mana-mana mazhab yang kita tak terima tu, semua pun kata dia adalah hudud zina. Itu baru hukuman hudud untuk orang yang ghairu muhsan. Tapi muhsan, khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jaldu mi'ah wa nafsu sanah was-thaybu bis-thaybi jaldu mi'ah war-rajmu. Kamu ambillah hukuman daripada aku, kata Nabi. Nabi ulang lagi, ambillah hukuman daripada aku, kerana Allah Ta'ala telah menjadikan jalan kepada orang zina ni, hukuman dia bagi anak dara dengan anak teruna sebab 100 sebab, dan dibuang negeri selama setahun, dan bagi janda dan juga duda ataupun orang yang telah berkahwin, telah merasai persetubuhan yang halal, muhsan, mereka itu disebab 100 sebab dan direjam sampai mati. Kata Sayyidina Umar, aku takut satu ketika nanti manusia jadi murtad sebab mereka menolak hukuman rejam. Padahal aku melihat ayat rejam turun. Aku tengok ayat rejam turun. Kami beriman, kami nampak Rasulullah melaksanakan hukuman rejam, kami para sahabat laksanakan hukuman rejam. Aku bimbang di saat akhir zaman nanti orang kata tak ada hukuman rejam ni, tak ada, nescaya mereka murtad, kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Belum lagi masuk hukuman rejam bagi orang tu. Jadi kalau kata ya ke, tak mungkin. Islam itu agama yang rahmat, macam mana boleh rejam, nampak kejam je? Boleh dapat sedikit, darah sedikit kalau macam tu? Boleh dapat? Sudah pasti tak akan dapat. Sebab pemikiran orang as-siddiqin dia tak sama dengan macam kita. Tengok Abu Bakar, apabila dia bersama Nabi dalam gua, binatang nak batuk dia tutup dengan kaki sebab tak nak bagi Nabi terkejut tidur. Kalau kita apa salahnya ni, nyawa ni, baik kejut Nabi, lepas tu boleh tidur semula. Betul tak? Dah lepas bangun boleh tidur semula, ni kena gigit mati. Tak, tu siddiqin. Dah kalau kita nak cakap Islam pun tak berani, ataupun orang mempertahankan Islam pun kita kata, siapa macam ni? Kita kata orang yang mempertahankan Islam tu tak patut, kan? Boleh capai tahap tu. Payah, tapi kena usaha juga untuk dapat siddiqin. Ya, kena usaha juga untuk dapat siddiqin. Tapi kalau tak dapat juga, cubalah dapat syuhada. Syuhada, Sayyidus Syuhada Hamzatu bin Abdul Muttalib, ya, ketua kepada para syuhada, penghulu kepada para syuhada. Hamzah mati kena tombak dengan Wahsy. Kemudian selepas itu kata Nabi, rajulun, lelaki yang bangun
berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim, ditangkap lalu dibunuh. Lalu Nabi SAW juga sebut, afdalul jihad kalimatul haqq inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim, lalu ditangkap, lalu dibunuh. Inilah afdalul jihad. Tak hak mati syahid macam ni, bumi tak makan. Tuan-tuan tahu tak, ashabul ukhdud wa ashabul ukhdudin nari dhatil waqud. Kisah ashabul ukhdud, Allah Ta'ala cerita bahawa golongan ashabul ukhdud tu dibakar dalam parit yang apinya menjulang-julang. Siapa dia? Sebelum Nabi SAW, ada seorang budak, demi nak sampaikan dakwah dia, dia sanggup mati. Dia buka rahsia, orang nak bunuh dia, raja nak bunuh dia, sebab dia cerita pasal Islam, raja nak bunuh dia. Bawa ke bukit tinggi gunung nak campak. Pengawal hak bawa semua mati, dia hidup, dia pergi jumpa raja semula. Kalau kita lari lah, tu tak jadi syahid, tak syahid lah. Belajar ilmu kebal, lagi tak syahid lah. Pakak belajar, kita mari belajar ilmu kebal. Dah nak syahid, macam mana belajar ilmu kebal? Dia jumpa semula, bawa ke laut, pengiring semua, kapal semua pecah, semua mati. Dia selamat, datang jumpa raja semula. Kalau tuanku nak bunuh sangat saya, boleh, saya beritahu macam mana. Beritahu. Syarat dia, bawa semua orang berkumpul di padang. Lepas tu ambil panah, baca bismillah dengan nama Allah, bismillahirabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni. Panah kena telinga, bukan panah kena badan. Orang bertindik daripada bawah sampai atas tak mati-mati pun. Tengok budak-budak hari ni, buat tindik daripada bawah sampai atas, tak cukup tindik kat sini pula, tak cukup dekat lidah, tak cukup dekat bibir, kat ni pusat semua ada, tak mati pun. Tiba-tiba kena panah telinga, mati. Ajaib. Lalu semua orang yang ada beriman pada Allah Ta'ala, dengan dia sanggup korban. Budak remaja baru, tuan-tuan, remaja tapi sanggup, kerana nak sampaikan Islam, kebenaran, sanggup mati. Ni syuhada. Tapi kita kata tadi, siddiqin adalah syuhada. Syuhada bukan siddiqin. Abu Bakar tak mati syahid pun. Macam mana? Umar ialah mati kena bunuh. Sayyidina Uthman mati kena bunuh. Sayyidina Ali mati kena bunuh. Tapi Abu Bakar kata, betul, orang yang bagi membuktikan kebenaran sanggup dia mati, itu syuhada, orang syahid. Tapi satu lagi ialah orang yang dia adalah merupakan saksi. Syahid ini mana saksi. Okey. Kalau kita ambil dalam surah An-Nur tu, ya, apa tu? Ayat berkenaan dengan orang yang kena tuduh, ya, dengan tuduhan zina. Ya, tuduhan zina dipanggil qadzaf. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتَ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً. Barang siapa yang melemparkan tuduhan kepada perempuan yang suci dengan tuduhan zina tanpa membawa syuhada, tanpa bawa syuhada, saksi, arba'ata syuhada, 4 orang saksi, fajliduhum 80 jaldah, sebab 80 sebab. Jadi syuhada tu saksi.
Wa aqimu lillahi syuhada. Ya. Hendaklah kamu tegakkan bagi Allah persaksian. Ya. Syuhada 'alan nas, menjadi saksi kepada manusia bahawa Islam ni betul. Aku jadi saksi bahawa Islam ni betul. Orang tengok pun tahu Islam. Jangan orang tengok Islam ke tidak. Mati orang tak ajar mengucap. Aksiden tengok menggeletik dah. Mari orang angkat tolong. Tapi tak cakap, tak ajar mengucap. Sampai mak mari, ya Allah puan, saya ingatkan dia tak Islam. Pakai seluar pendek, rambut berkala-kala. Islam menyesal saya tak ajar dia mengucap. Tengok, tak ajar mengucap. Macam mana nak jadi saksi bahawa Islam tu, macam mana? Saksi model. Model ni orang Islam. Model kebersihan, model kebaikan, model keadilan, model kebenaran, model apa ada pada dia. Maka itulah saksi. Menjadi saksi. Orang tengok syuhada 'alan nas, saksi ke atas sekalian manusia. Orang tengok dia Islam. Jangan tengok dia paling pengotor. Setengah tempat masjid jadi tempat orang bukan Islam tumpang pergi tandah. Tengok tandah orang bukan Islam, tanda orang Islam kotor daripada tandah awam. Contoh-contoh kan. Maka macam mana jadi saksi? Macam mana Islam nak jadi, macam mana kita nak tunjukkan orang Islam sebagai saksi kepada orang kafir bahawa Islam itu sebaik-baik agama? Tak boleh. Jadi kalaupun kita tak boleh mati, tapi Nabi ajar kita macam mana nak dapat pahala syahid kan. Yang pertama, orang yang berdoa nak mati syahid tiap-tiap hari, dia dapat pahala syahid. Nak tunggu perang tak perang. Nak pergi Palestin tak sampai Palestin mati dulu. Silat-silat Hamas tembok kita dulu. Ingatkan ni mari dia dari mana tak kenal. Dalam hadis Nabi sebut, kalau nak dapat pahala syahid, baca surah Hasyr. Daripada law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, sampai habis. Barang siapa baca di waktu pagi, lepas tu dia mati dapat pahala syahid. Barang siapa baca petang, kemudian malam tu dia mati, walaupun aksiden ke apa, dia dapat pahala syahid. Ada pelbagai versi hadis. Ada yang hadis menyebut kena baca 3 kali. Bermula dengan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali, dan hok baca 3 kali ni dia start dengan huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. 3 ayat terakhir surah Hasyr 3 kali ulang. Baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali. Baca 3 kali yang tu, kalau mati pagi lepas baca, syahid dapat pahala. Kalau mati malam lepas baca petang, syahid. InsyaAllah. Ya, dapat syahid. Tapi ada satu benda yang penting berkenaan dengan syahid ni. Mesti jadi cita-cita setiap orang Islam. Mesti jadi cita-cita. Hadis Nabi SAW, man lam yaghzu wa lam yanwu bi ghazwatin idza mata maitatal jahiliyah. Bila seseorang Islam dia tak pernah berperang, kemudian dia tak pernah pula berniat untuk berjihad di jalan Allah, tak pernah dalam hati dia terdetik satu lintah pun, aku mesti pertahankan Islam walaupun sampai mati. Tak ada. Idza mata maitatal jahiliyah. Kalau dia mati jahiliyah, mati Abu Jahal. Mati jahiliyah, mati Abu Jahal. Maknanya
tiap-tiap orang kalaupun tak boleh nak perang, nak mati syahid, tapi dia kena ada niat nak mempertahankan Islam. Hari ini Islam wajib dipertahankan. Sebab serangan kepada Islam tu datang daripada pelbagai arah, daripada arah luar dan daripada arah dalam. Maka bersedialah kita, ya rijalullah, wahai lelaki-lelaki agama Allah, bersedialah kamu untuk mempertahankan Islam. Walau macam mana keadaan sekalipun, kamu mesti pertahankan Islam. Jadi itu syuhada payah juga nak dapat. Tapi hak pahala itu satu hal lah. Hak mati, yelah mati COVID pun syahid, mati terbakar pun syahid, mati lemah pun syahid, kan? Mati kena kanser pun syahid. Tapi dalam banyak-banyak tu mesti ada yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kejarlah yang terbaik. Okey? Oh, habis dah masa. Tak apalah, satu lagi, salihin. Orang yang salih, orang yang syahid, dia pasti seorang yang salihin. Tapi bukan semua orang yang salihin dapat syahid. Seumpama semua orang siddiqin dapat syahid, tapi tak semua syahid dapat siddiqin. Begitu juga semua syahid dia dapat salihin. Jadi kita pun sekurang-kurangnya nak duduk di jalan Allah mesti jadi salihin. Mesti. Kalau tak 17 kali tu toh macam tak dapat apa-apa lah. 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Sebab Allah Ta'ala dah bagi kriteria ihdinas siratal mustaqim itu ialah minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Kalau 4 ni tak dapat, memang rugilah hidup. Walaupun semayang, walaupun puasa, rugi. Tak dapat salihin pun tak dapat. Semayang tapi tak dapat salihin. Ialah semayang yang tak memberikan makna sembahyang. Solat ni, sebab itu dia ditegaskan dengan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut pula wa aqimus salah, tak sebut waf'alus salah, buatlah solat tak, tapi wa aqimus salah, dirikanlah. Dan Allah Taala pula sebut, ya, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah. Dan mereka-mereka yang diberikan kekuasaan di atas muka bumi hendaklah menegakkan solat. Maknanya kerajaan. Alladzina immakkannahum fil ard, orang yang diberikan kekuasaan, iaitu orang beri kuasa memerintah di atas dunia ni, dia mesti tegakkan solat. Apa maksudnya? Oh, kalau terang ni panjang pula lah. Jadi kita kira yang pentingnya menegakkan solat itu bukannya semayang saja, tapi menjadikan kehidupan ni inspirasi dia solat. Cuba tuan-tuan kat sini ada belajar pondok, belajar kitab Muniyatul Musalli. Muniyatul Musalli ada? Cuba tengok hok last sekali, bab last sekali apa dia. Walaupun nama dia Muniyatul Musalli, tapi last sekali dia ajar apa? Bagaimana memilih pemimpin. Sebab dalam solat ni, dia adalah didikan awal untuk memilih pemimpin yang memimpin ke arah jalan lurus tadi tu. Dan kalau pemimpin tok imam tu batal, tak ikut, tok imam tu salah, tak ikut, itulah cara kehidupannya. Apabila kita solat takbiratul ihram, kita tak buat larangan Allah dalam hidup kita, larangan Allah tak boleh buat. Apabila kita takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah paling besar, tak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Huwal a'zam, dialah yang paling besar. Tiba-tiba kita besarkan orang lain lebih pada Allah, besarkan pangkat lebih pada Allah. Macam mana? Jadi akhirnya penutup dia,
nak jadi 4 golongan tadi tu, dia ada lawan dia, kena kenal lawan dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah. Jalan yang lurus ni bukan jalan dimurkai Allah, iaitu seumpama orang Yahudi. Tapi tuan-tuan, orang kita ni kadang-kadang macam Yahudi juga. Semayang tapi macam Yahudi. Ada je alasan nak cari. Orang kata macam ni, dia kata macam ni. Yang dia ambil contoh bukan Quran, dia ambil contoh bukan Nabi, tapi dia ambil contoh orang-orang yang kononnya Islam sangat, tapi tak ikut Islam pun. Pengajian Islam pun tak ada. Contoh, kalau orang Yahudi kan, mereka ni masa Allah Ta'ala larang tangkap ikan pada hari Ahad, dia korek pada hari Sabtu, tak boleh tangkap ikan hari Sabtu. Dia korek, dia buat, orang kata apa, dia buat lubang dekat pantai, lepas tu dia pun tahan dengan daun-daun. Apabila air pasang, ikan masuk, air surut, ikan tinggal, air turun, ikan tinggal. Dia korek hari Jumaat, dia ambil hari Ahad. Mana ambil hari Sabtu, dia katanya. Betul tak? Mana ambil hari Sabtu? Ambil hari Ahad. Korek hari Jumaat, hari Ahad tak buat apa pun. Allah Ta'ala jadikan mereka kunu kiradatan khasiin, jadi beruk, bahkan jadi babi. Sebab apa? Tukar, cuba modify hukum Allah, cuba reka Allah. Masyarakat kita tak macam tu ke? Orang kata ni tak boleh haram. Kalau macam ni boleh ke? Boleh apa? Betul tak? Kalau macam ni boleh ke? Riba namanya interest, namanya bonus, namanya apa, jadi halal. Orang kita itu riba. Tapi bukan riba aja tuan-tuan. Apabila ingat tak kes banjir, basuh masjid, orang Islam, orang kafir mari basuh masjid, orang Islam pun pergi basuh gereja, pergi basuh kuil. Apa hukum dia? Macam-macam. Dia ambil pendapat siapa? Ambil pendapat Mustafa Akyul. Mustafa Akyul, ya Allah. Mustafa Akyul ni dia human science. Tak belajar Islam pun, belajar human science je, tak belajar Islam. Tiba-tiba dia kata dia ulama. Ambil pendapat Mustafa Akyul. Digelar sebagai cendekiawan Islam. Tapi tak pernah belajar Islam. Belajar, dia orang Turki. Nak cuba bawa masuk ke Malaysia. Nak bawa pergi mana? Bawa pergi UIA tuan-tuan. UIA. Panjang pula ceritanya tuan-tuan. Tak apalah, akhirlah sekali ialah waladdallin, orang sesat. Ni banyak sesat dalam ni. Anak-anak kita tak mari masjid tuan-tuan, mari, anak-anak tak mari. Dia tengok YouTube tuan-tuan. Dalam YouTube tu macam-macam tuan-tuan. Orang macam apa tu? Hok dekat Penang tu, apa nama dia? Hok rambut panjang macam Bob Marley tu. Lepak pun dia boleh ikut sampai 3 juta viewers dia, pengikut dalam online punya. Siapa tu? Tak tahu. Tahu anak kita pun ada lah tu, cucu kita ada kat situ pun tak tahu. Belajar Islam kat mana? Cerita Islam macam mana? Tulis buku terima kasih babi. Masya Allah. Hak ni jadi orang ikut. Banyak sesat sangat tuan-tuan. Dan kesesatan hari ni masuk dalam rumah. Dulu nak pergi ajar sesat, pergi ke bukit. Cari hak sesat ni dalam rumah je, dalam bilik. Marilah sama-sama kita pertahankan Islam dalam diri kita, dalam keluarga kita. Kita sama-sama berusaha untuk duduk di atas siratal mustaqim. Bukan kita saja, tapi keluarga kita. Dan kita nak pastikan bahawa qaryah kita, negeri kita, negara kita juga menuju ke arah mardatillah. Sebab itulah setinggi-tinggi matlamat dalam kehidupan kita nak mencapai redha Allah. Itulah jalan yang lurus, iaitu mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beri manfaat apa yang saya bincang pada pagi ini.
Seperti saya kata, biasa-biasa saja tuan pun tahu, tapi tuan-tuan kena ingat, inilah yang mencabar kedudukan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ya, kita doa pada Allah selamat kita dunia akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahlah kepada kami kefahaman dalam urusan agama kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ajarilah kami takwil kitab-Mu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau jadilah pada pandangan kami yang benar itu benar, yang hak itu hak. Lorongkanlah kami, permudahkanlah kami untuk mengikuti jalan kebenaran, jalan yang hak ya Allah. Jadilah pada pandangan kami yang sesat itu sesat, yang salah itu salah, yang batil itu batil. Engkau jauhkanlah kami daripada mengikuti lorong-lorong jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan yang batil ya Allah. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada pagi ini suatu perhimpunan yang Engkau beri keberkatan, rahmat-Mu, kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah perpisahan kami selepas ini suatu perpisahan yang Engkau berikan pengampunan. Wa sallallahu ala khair khalqi Muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.